Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar adik-adik semua? Baik, bagus. Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi dalam episod kedua. Perkongsian bersama dengan Cikgu Rauf di TV Sufi. Okey, baik. Seperti biasa, sebelum kita mengambil ilmu, mempelajari sesuatu ilmu, jom sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, masyaikh kita, guru-guru kita, ibu ayah kita, kawan-kawan kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, minggu lalu, dalam episod yang lalu, dalam episod yang lepas kita dah belajar bagaimana nak membaca nombor. Bagaimana nak membaca nombor. Dah tengok belum episod minggu lepas? Belum tengok lagi? Nanti cari balik dekat dalam channel TV Sufi, mana episod yang pertama Cikgu Rauf. Tengok dekat episod pertama tu kita belajar Google, kita tengok bagaimana untuk membaca nombor. Bukan nombor yang kecil-kecil je, nombor panjang-panjang, banyak-banyak pun kita boleh baca selagi mana kita tahu cara dia. Bagaimana cara dia? Tengok balik dekat episod 1 hari tu. Okey, baik, sekarang kita nak masuk kepada episod yang kedua. Ini episod yang kedua ni, perkongsian kita yang kedua ni. Hari ni cikgu nak berkongsi dengan awak. Dah ada orang tengok dah, dia kata pasal cici. Sabar, belum lagi. Dengar dulu. Dengar ni, tengok cikgu ni. Penat cikgu handsome hari ni untuk awak semua. Okey. Hari ni kita nak berkongsi dengan awak masalah kita yang selalu sangat berlaku bagi asas nombor, iaitu masalah bundar. Masalah apa? Tengok mulut cikgu macam mana nak sebut ni. Macam belajar tajwid dengan cikgu. Bundar. Bundar. Bagaimana kita nak membundar? Okey, sebelum kita nak tahu bundar kepada ratus terdekat, ratus ribu terdekat, juta terdekat, kita kena tahulah nak bundar yang terkecil dulu. Kenapa kita nak bundar sebenarnya? Kenapa kita belajar bundar? Cikgu jawab dulu. Okey. Kita belajar bundar untuk memudahkan pengiraan kita. Okey, contoh. Ni contoh. Contoh. Kita nak beli pen mechanical. Awak panggil pensil, pen lip apa? Pen lip kan? Pensel mechanical lah, pensel tekan kan? Pensel tekan. Nak beli pensel tekan. Harganya ialah RM1.90. Berapa harganya? RM1.90. Pensel tekan ni tadi pensel tekan tadi RM1.90. Jadi kita nak minta duit dengan mak kita, minta duit dengan ayah kita. Kita nak minta berapa? Nak minta RM1.90. Dan mak kita bagi 10 sen satu. Nak ambil satu duit shilling 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 5. Kan susah macam tu. Takkan nak bawa kedai, pergi dekat bookshop, pergi dekat kedai buku, acik nah 90 sen, RM1.90 macam tu. Nak bagi duit shilling macam tu, susah. Jadi macam mana caranya? Apa caranya kita buat? Pandai, itulah kita bundarkan. Kita nak minta berapa dekat mak kita? RM2. Maksudnya kita dah bundar lah tu. Kita dah bundar. Sebab tadi harga pensel tekan kita tadi ialah RM1.90. Jadi untuk memudahkan kita, apa yang kita buat ialah kita minta dekat mak kita RM2. Jadi kita dah pandai bundar lah sebenarnya. Itulah ilmu bundar. Itu tujuannya.
Matematik ni tak boleh lari dan berpisah daripada kehidupan. Daripada kita lahir sampai kita nak masuk dalam lubang kubur, betul, pun guna matematik. Masa lahir masa bila guna matematiknya? Siapa pandai? Dia tengok, dia kata lahir-lahir tu mak dia bawa adik baby dia pergi dekat klinik kesihatan. Sebulan sekali mesti pergi klinik kesihatan timbang. Timbang kan pakai nombor matematik. Ukur panjang, ukur badan kita akan pakai matematik. Itu daripada lahir. Lepas lahir sampai dalam lubang kubur macam mana pula cikgu? Bila kita meninggal kan kita nak ukur kain kapan kita berapa panjang. Tu sampai dalam lubang kubur pun kita guna matematik lagi. Allah Ta'ala cerita dekat kita tentang kehebatan syurga ada berapa tingkat pun guna matematik, guna nombor. Surah Al-Fatihah pun ada 7 ayat. Tu kan matematik, nombor. Jadi samalah macam ni, bunda ni pun ada juga dalam kehidupan kita. Tadi contoh yang cikgu bagi baru satu. Contoh beli pen, belum lagi cikgu bagi contoh nak beli kereta nanti. Itu dah besar ni. Yang tahun 6 tu dah gatal-gatal dah. Nak ada yang dah pandai dah gatal-gatal nak kahwin pula. Nak kahwin pun kena guna matematik, kena ada duit. Senyum-senyum pula dia. Cikgu tak tahu buat TikTok kono-kono nak cari power lah tu. Tak boleh. No. Buat TikTok boleh tapi untuk puji-puji Rasulullah ke. Tu boleh. Okey, now sekarang patah balik jauh cikgu cerita kan. Nak cakapnya matematik ni long life learning. Pembelajaran sepanjang hayat. Okey. Now kita nak pergi kepada tajuk bunda tadi. Okey. Tadi cikgu dah bagi contoh mudah. Sebenarnya contoh cikgu tadi dah terus menyurus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang bunda. Baik, sekarang ni tak apalah, tak faham yang itu tak apalah. Sekarang ni cikgu bagi contoh yang lebih mudah lah. Kita bagi contoh yang lebih mudah, cerita Cici ni. Cerita Cici. Cici tu siapa cikgu? Cici ni nama burung. Okey. Nama burung. Okey. Kita tengok kat situ. Kita nak bantu Cici pulang ke sarang. Kita nak bantu Cici pulang ke sarang dia. Okey, nak bantu Cici pulang ke sarang dia. Okey, kita ada sarang. Okey, jap ya. Kita ada sarang 20 dan juga sarang 30. Okey, kita ada sarang 20 dan sarang 30. Okey, kita tengok kat situ. Cici berada di 26. Cici ada dekat 26. Jadi sarang manakah yang hampir dengan Cici? Okey, tak nampak yang tu ya. Okey. Baik. Ni dah nampak sikitlah, kecil sikit. Okey. Baik, jadi di situ dia kata Cici berada pada sarang 20, berada di 26. Sarang yang mana yang hampir dengan Cici? Okey. Sarang mana yang hampir dengan Cici? Kalau kita tengok di sini, tengok yang kuning tu. Tengok yang kuning tu. Yang kuning tu sarang 20 ada pergi ke sini. Okey. Sarang 30 pergi ke sini. Okey. Tapi kita tengok daripada 20 nak pergi 26. Kita tengok ada berapa? Kita tengok daripada 20 nak pergi 26, ada 21, 22, 23, 24, 25 baru sampai 26. Okey, ada 5 lah maknanya. Okey, kalau daripada 30 pula, kita ada 30, 29, 28, 27. Ada berapa ni? Ada 4 nak sampai dekat 26. Jadi yang mana lebih dekat? Yang mana lebih hampir dengan Cici? 20 ke 30? Tentulah 30. Okey, 30 kalau tengok sini. Tengok situ 26 lebih dekat dengan 30 berbanding 20. Kita tengok situ Okey, 26 lebih dekat dengan 30 berbanding 20. Macam tadi kan cikgu guna jari tadi kan. Okey, kalau awak tengok gambar yang dekat atas ni pun kita nampak jelas sebenarnya 26 tu memang dekat dengan 30. Jadi Cici ni nak balik ke mana sebenarnya? Tadi nak balik 20 ke nak balik 30? Yang mana lebih hampir tadi? Dia kata dia lebih hampir dengan 30. Jadi 26 lebih dekat dengan 30 berbanding 20. Okey, jadi 26 dibundarkan kepada puluh yang terdekat. Ni puluh yang terdekat sebab dia dah puluh lah.
Sebab dia dah ada nilai puluh yang terdekat. Jadi 26 bila dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. Gitu. Nampak tak tadi? Ada cikgu faham, ada yang belajar. Dia belajar, dia buat bukit, sifar sampai 5 naik bukit, 6 sampai 9 turun bukit, kena tambah 1. Sebab apa? Yang ini cikgu nak ceritakan konsepnya sahaja. Asas bundar tu bagaimana? Asas bundar tu kita nak pilih yang terdekat. Macam tadi. Yang tadi harga ni tadi. Harga pensel ni tadi. Harga pensel tekan ni tadi RM1.90. Takkan awak nak minta dengan ibu awak RM1? Cukup tak minta RM1? Harga RM1.90. Cukup tak RM1? Mana cukup cikgu? Betul. Pandai pun jawab. Bagus awak. Tak cukup kan? Jadi yang RM1.90 yang terdekat dengan RM1.90 berapa? RM5. Mana boleh RM5? Memang mak nak RM5 nak buat apa? Nak beli pensel tekan. Pensel tekan harga berapa? RM1.90. Boleh mak kau kata? Boleh. Banyak cantik. Tak kan? Mestilah kita pilih yang terdekat. Macam Cici ni tadi. Macam Cici kan? Macam Cici ni. Cici ni dia pilih yang terdekat lah. Pilih yang terdekat tadi. 26 dekat dengan 30. Jadi dia pilihlah 30. Pandai. Bagus. Okay. Jadi Cici dia tengah terbang tadi. Dia nak pergi rumah nombor 20 ke dekat nombor 30. Dia dekat 26 dekat dengan 30. Pergilah terbang dekat rumah 30. Jadi maksud kita tadi 26 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 30. Okay. Baik. Tengok yang seterusnya. Dia kata sini tadi Cici memilih sarang 30 sebab dekat kan. Cici memilih sarang 30. Baik, yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang sini pula yang seterusnya. Okey. Mari kita cuba bundarkan 12. Ni kita pakai nombor kecil-kecil dulu. Okey. Kejap lagi, sabar. Ini memang nampak senang je cikgu. Kacang je cikgu. Ya, kacang. Kejap lagi cikgu bagi nombor daripada hujung sini sampai hujung sini. Tengok boleh ke tak boleh. Dengar. Tengok ni dulu. Dengar penjelasan dulu. Kita tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Okey, bagus. Okey, dengar. Bagi tumpuan. Fokus. Okey, baik. Mari kita cuba bundarkan 12 kepada puluh terdekat. 12 kepada puluh terdekat. Kita cuba kaitkan dengan yang tadi lah. Okey, kita kaitkan dengan tadi. Kita cuba kaitkan dengan tadi. 12 kepada puluh terdekat. Jadi bermaksud 12 ni kita ada 10 kan? Sebelum 12 kita ada 10 dan satu lagi kita ada 20. Okey, kita ada 10 dan 20. Kita memang ambil terus nombor yang puluhnya di belakang. Gandaan 10 ya. Untuk bundar tu kita ambil puluh terus. Sebab ini yang puluh terdekat, kita ambil yang terus puluh. Okey. Baik. 12 nak bundarkan kepada puluh yang terdekat. Antara 10 dengan 20. 12 ni paling dekat dengan siapa? 12 dekat dengan 10. 12 dekat dengan 10. Pandai. Bagus. Hebat. Macam ni lah orang yang bijak matematik. Dia sentiasa proaktif, sentiasa berusaha nak menjawab ni. Tak sabar-sabar dia nak menjawab. Ni 12 dekat dengan 10. Baguslah awak ni. Okey. Ni mari kita tengok sini. Mari kita cuba bundarkan 12 kepada puluh yang terdekat. Jadi 12 kepada puluh yang terdekat, kita 12 lebih dekat dengan 10 berbanding dengan 20. Jadi 12 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 100 apa pula? Awak ni cikgu salah, awak pun salah ikut juga. Okey, jadi 12 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 10. Pandai. Bagus. Tepuk tangan sikit. Bijak. Okey. Baik. Yang tu boleh kan? Senang kan?
Okey, yang seterusnya. Baik. Yang seterusnya cikgu akan bagi nombor dengan awak. Okey, sedia. Ambil pen dengan kertas. Cikgu bagi masa. Okey, cepat. Cikgu bagi masa sampai 10 saat. Ambil pensel dan juga kertas. 1, 2. Cepatnya cikgu. Cepat. Cepat. Okey, cepat. Kita bukan lama-lama ni. Kita bersiaran 30 minit je. Belajar dengan Cikgu Rauf 30 minit sahaja di TV Sufi. Okey. Dah sedia dah? Tak bersedia lagi tu. Ambil. Ada orang ni tak naklah duduk dengar. Tak nak. Matematik ni kena praktikkan. Dipraktiskan. Amali. Kena dibuat, diamalkan. Apa saja ilmu kita kena amal. Bila kita amal, barulah dia meresap ke dalam jiwa kita. Bila meresap dalam jiwa, barulah kita tahu cara nak buat dia. Kalau sekadar kita tahu dengar, kita tak buat, kita takkan pandai, kita takkan bijak. Okey. Macam kita mengaji Quran kan. Mengaji Quran kita tahu tajwidnya, kita tahu nak panjang berapa harakat, tapi kita tak baca Quran. Dapat tak kita praktikkan ilmu? Tak dapat. Begitu juga dengan ilmu matematik. Samalah. Tahu kena cinta Nabi, tahu kena berselawat dengan Nabi. Kalau sekali berselawat, banyak Allah tak akan bagi kat kita, kan? Tapi kita tak praktikkan. Dapat tak? Tak dapat. Telur ayam je, sia-sia, rugi. Okey, dah ambil dah kertas. Okey. Baik. Sekarang cikgu bagi nombor. Awak pun salin juga. Salin. Tengok tu tak salin juga lagi. Rugi, sia-sia. Kalau dengan Cikgu Rauf kena salin, kena belajar. Okey? Baik. Okey, cepat. Okey. Cikgu bagi nombor yang mudah-mudah dulu. Mudah-mudah. Tadi puluh, okey, sekarang pergi pada ratus dulu. Okey. Okey. 543. Okey, 543 kita nak bunda kepada ni ratus terdekat. Ratus terdekat. Okey. Nak bunda kepada ratus yang terdekat. Jadi mana ratus? Mana ratus? Ratus ialah 5 lah kan. 543 tu ratus. Okay. Jadi ratus yang terdekat. Okey, ratus yang terdekat. Jadi kita tengok 5 ni. Okey, kita tengok 5 sini. Kita tengok 5 sini. Nak lebih mudah, kita tengok dengan kawan dia di sebelah. 54. Kita tengok 54. Jadi apa yang berlaku di sini? Kenapa cikgu bulat 54 saja? Ini nak memudahkan pengiraan. Cikgu bulat 54 saja. Okey? Tapi boleh juga sampai 3 ni. Tapi sebab nanti bila panjang-panjang nombor tu jadi terlampau panjang, cikgu memudahkan pengiraan, cikgu ambil 54 saja. Jadi cikgu terus gantikan 3 ni dengan sifar. Okey? Sebenarnya dia 500 dengan 600. Tapi cikgu nak mudahkan, nak memudahkan kita terus mansuhkan dia, yang belakang tu gantikan dengan sifar. Jadi ambil 54 saja. Dia bermaksud 54 ni kita ada 50 dan juga 60. Okey. Jelas ya? Jadi 54 kita ada 50 dan juga 60. Okey, 54 kita ada 50 dan juga 60. Sebab kita tengok, kita tambah 10 lah. 50 tambah 10. 60 macam tu kita tambah 10 dia. Okey. Jadi sekarang 54. Okey, 54 dekat dengan 50 ke dekat dengan 60? 54. Sebenarnya kita tengok dekat tangan kita pun boleh, kita tengok dekat jari kita pun boleh kan. Kita tengok dekat jari kita. 4 dekat mana 4? 1 2 3 4. 4 di sini. Jadi dia dah hampir kepada di sebelah sini 5. Okey, kita macam tu pun boleh juga. Jadi 54 dia dah hampir kepada 50. Jadi maksudnya 50 dekat sini. Okey, 50. Okey, jadi untuk bunda kepada terdekat, kita tengok tadi kita yang dah bulatkan berapa? Kita dah bulatkan 50. Jadi bermaksud 50. Okey. Kemudian jangan lupa tadi kita dah letak sifar ni tadi. Jangan lupa sifar ni tadi. Kita salin balik sifar situ. Jadi kita dapatlah jawapannya ialah 500. Macam tu. Untuk bunda kepada ratus yang terdekat, 543 dibundakan kepada ratus yang terdekat, kita dapatlah 500.
Boleh? Okey. Kita guna nombor yang sama juga. Sekejap kita guna nombor yang sama. Kita guna nombor yang sama. Guna nombor yang sama. 543. Okey. Tadi ratus yang terdekat. Sekarang cikgu nak pergi kepada puluh yang terdekat. Okey. Puluh terdekat. Puluh pula. Puluh terdekat. Okey. Puluh yang terdekat. Ni memang cikgu guna nombor kecil dulu. Sekejap lagi kita buat lagi nombor yang besar sikit. Okey, puluh yang terdekat. Mana puluh? 543. Tentulah puluh tu apa? Puluh tu 4 kan? Bagus, pandai. Puluh tu 4. Baik. Okey, jadi apa kita buat? Kita buat bulatkan di sini. 5 di belakang tu kita tak masukkan ya. 5 di belakang kita tak masukkan kecuali kalau dia di sebelah sana. Baru yang itu kita gantikan dengan sifar. Okey, jadi sekarang 43. 43 yang kita ada ialah 40 tambah 10. Pandai, bagus. 40 dan 5 dan 50. 40 dan 50. Okey, jadi 43. 43 hampir dengan mana 43? Pandai. 43 dia dekat dengan 40. Dia dekat dengan 40. Yang dekat dengan 50 apa? Yang dekat dengan 50 ialah 45, 46, 47, 48, 49. Itu dekat dengan 50. Yang dekat dengan 40 ialah 41, 42, 43, 44. Yang itu dekat dengan 40. Okey? Boleh. Jadi yang ini 43 dekat dengan 40. Jadi kita ambil terus 40. Ini nombor yang di hadapan ni jangan dilupakan. Jadi kepada puluh yang terdekat kita akan dapat 540. Contoh. Okey? Kita akan dapatlah 540. Okey? Boleh? Boleh? Lagi. Okey? Bagi nombor lagi. Okey. 1754. Okey. 1754. Okey. Baik, cikgu nak kita bundarkan kepada ribu terdekat. Baik, dah ada orang tak buat dah. Tengok cikgu. Tarik nafas. Lepas. Sabar. Dia nak habis dah. Punyalah seronok belajar dengan cikgu. Cikgu punyalah teruja nak ajar awak. Dia boleh ni tak nak tengok dah. Tarik nafas. Lepas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok balik pada soalan kita. 1754 kita nak bundarkan kepada ribu terdekat. Ribu terdekat. Mana ribu ni? Mana ribu? Pandai, bagus, hebat. 1001. Nak bulat, dia kata cikgu bulat terus 17. Dia terus cikgu suruh bulat. Baguslah. Habis tu 5 dengan 4 nak buat apa? Bagus, pandai, hebat. 5 dengan 4 apa yang kita buat? Kita gantikan dia dengan sifar. Masukkan dia, gantikan dengan sifar. Okey, pandai, bagus. Okey, jadi 17 bermaksud dia ada 10 dan juga dia ada 20. Okey, 17 maksudnya 10 dan 20. Jadi 17 dia dekat dengan 10 ke dekat dengan 20? Bagus, hebat. 17 dia dekat dengan 20. Jadi kita ambillah 20 di sini. Jadi untuk bundarkan 1754 kepada ribu terdekat, jawapannya ialah sini 17 kita dah gantikan dengan 20. Kita salin sini 20. Kemudian jangan lupa yang sifar ni tadi yang kita dah gantikan tadi. Letaklah 1 2 sifar. Okey. 1754 dibundarkan kepada ribu yang terdekat, kita akan dapat jawapannya 2000. Okey? Boleh? Boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan kita untuk faham. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu perkongsian untuk kita pada hari ini. Itu je cikgu. Ya, kita kan bersiaran 30 minit sahaja. Nak lagi. Nantikan pada episod yang akan datang. Okey. Seronok kan belajar dengan Cikgu Rauf kan?
Ya ke? Aduh, tak. Kalau tak mesti tak tengok dah. Okey, baik. Jadi nantikan cikgu untuk episod yang akan datang untuk kita belajar lagi banyak lagi ilmu matematik yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan kita belajar ni lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, bukan belajar makin lama makin aku dah pandai, aku pandai, dia belagak, dia sombong, dia tak nak kongsi dengan orang. Tak boleh macam tu. Ilmu Allah Ta'ala bagi untuk kita kongsikan kepada orang lain. Okey, jadi jangan lupa saksikan episod yang akan datang bersama dengan Cikgu Rauf untuk kita belajar lagi pelbagai ilmu matematik. Mudah-mudahan dengan kita bijak matematik ini, kita boleh manfaatkan pada jalan agama Allah. Mudah-mudahan inilah menjadi saksi kita di akhirat kelak bahawa kita berusaha memanjangkan ilmu, berkongsi ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu yang dikongsi itu mendatangkan kefahaman kepada kita bahawa begitu hebatnya Allah dengan ilmu-ilmu yang pelbagai yang ada atas muka bumi ini. Okey, jangan lupa kita saksikan episod yang akan datang. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.